Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kita hari ni nak sembang berkenaan dengan isu apa? Isu kemalangan. Sebab hari ni kalau kita baca dalam surat khabar ataupun portal online, berita online, ada keputusan berkenaan dengan kes kemalangan, yang melibatkan kereta Myvi dan juga Honda sehingga menyebabkan kematian seorang anggota TLDM TLDM kan. Jadi hari ni kita nak bincang sebab bila saya tengok dekat ruang komen ni macam ramai yang tak puas hati. Secara jujurnya saya sendiri pun berpendapat manakala sama hukuman penjara 6 tahun hendak dibandingkan dengan nyawa. Jadi hari ni kita nak bincang, kita nak tengok dekat mana dari segi jalan raya ni apa undang-undang yang kita kena peka, apa tanggungjawab kita, apa hak kita. Sebab tadi pun juga dilaporkan, selain daripada pemandu ni lah, wanita ni yang kena umur 23 tahun, tunang dia juga turut disabitkan kesalahan dan telah dihukum. Begini. Dalam keadaan ni pula, kes ni mula-mula dia hari ni kita dapat laporan yang ini, kemudian dapat yang itu, dikatakan dia di bawah pengaruh dadah. Lepas tu dikatakan tidak ada dilaporkan tidak ada lesen, tidak ada insurans. Jadi hari ni kita nak sembang berkenaan dengan topik yang ini. Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat petang. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya untuk kita bincang tentang isu ini. Jadi dalam kes ini pada awal siasatannya ia dibuka di bawah Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan Raya lah 1987, iaitu memandu sehingga menyebabkan memandu secara melulu berbahaya sehingga menyebabkan kematian. Dan dendanya adalah maksimum 2 hingga 10 tahun. Maknanya tak boleh kurang daripada 2 tahun, tidak boleh melebihi 10 tahun. Dan itu penjara dan dendanya adalah RM2,000 dan maksimum RM20,000. Jadi pada asalnya dibuka di bawah Seksyen 41, tetapi kemudiannya apabila dilaporkan dia memandu di bawah pengaruh dadah, jadi dibuka di bawah Seksyen 44. Hari ini diputuskan, keputusannya adalah penjara 6 tahun dan denda RM8,000. Di bawah Seksyen 44 ni penjaranya di antara 3 hingga 10 tahun, denda di antara 8 hingga RM20,000, RM8,000 hingga RM20,000. Tadi Seksyen 41 saya minta maaf, saya salah sebut. Dia sepatutnya 5 hingga RM20,000. Itu dia. Jadi yang tunangnya pula disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 26, dan juga Seksyen 15. Yang ni saya nak cakap pasal Seksyen 15 dan juga Seksyen 26. Kalau tidak ada laporan Seksyen 15 dan kesalahan di bawah Seksyen 26 oleh tunang dia, mungkin ramai tak peka. Sebab saya tengok kebanyakan ibu bapa, terutama sekali di kawasan kampung ataupun di kawasan yang tidak ramai ada sekatan jalan raya ataupun dalam kampung tersebut polis pun macam kita kenal sesama kita, tak ada roadblock. Kebanyakan ibu bapa dia akan bagi anak-anak dia satu bawa motor, lepas tu kemudian bagi bawa kereta. Itu yang hari tu ada kes yang budak kecil boleh bawa kereta umur 9 tahun tak silap saya. Di bawah akta ini, sekiranya kita membenarkan, bukan kata kita saja tak ada lesen, kita membenarkan anak kita anak-anak kita pergi sekolah form 2, form 5 guna motor, dia adalah merupakan kesalahan di bawah Seksyen 26, iaitu kita tiada lesen memandu, atau membenarkan tiada seseorang yang tiada lesen memandu menggunakan kenderaan, dan dendanya minimum RM300 dan maksimum adalah RM2,000 atau maksimum penjara 3 bulan. Nampak? Sebenarnya kalau kita ni sebagai parents atau ibu bapa, kita bagi anak-anak kita guna, sebenarnya kita pun boleh disabitkan kesalahan. Itu pembuktiannya kes dalam ni lah, kes tunang ni. Kadang orang tak peka, kita main hentam pakai saja. Dan sebenarnya perbuatan itu selain daripada undang-undang, saya selalu cakap undang-undang ni memang kita ada undang-undang betul, kita ada Seksyen 41, kita ada Seksyen
apa orang kata, kalau berlaku pembunuhan ada di bawah Seksyen 302. Tetapi kalau kita tak elakkan, telah berlaku kematian, nyawa tu tak dapat dikembalikan walaupun pelaku atau tertuduh menghadapi hukuman. Jadi dalam kes-kes memandu tak ada lesen ni, macam kadang-kadang anak-anak kita pergi sekolah, lepas tu bawa motor yang dia tengok kawan sebelah kanan dia main pun rem, dia pun rem sama. Sekiranya berlaku apa-apa, kita akan rasa sangat galat. Dan itu di bawah Seksyen 15 dan 26. Dalam kes ini juga, kedua-duanya lah, which is perempuan ni dan juga tunang dia, kenderaan tu tidak diinsurансkan. Tidak diinsurансkan pun dia boleh didenda di bawah Seksyen 90. So banyak sebenarnya akta jalan raya, dan saya lihat ramai orang yang tidak peka tentang isu ni. Soalnya kita tengok macam contoh, kita selalu marah bila kata kita tengok yang sebelum-sebelum ni, yang orang yang terkorban sebab kes-kes pengaruh alkohol, memandu pengaruh alkohol sehingga menyebabkan kematian. Tetapi secara kita tak sedar, sebenarnya kita pun ada menyumbang juga. Debat lah, debate berkenaan kenapa tak kena di bawah Seksyen 302, sebab bunuh orang ni dah salah ni, bunuh orang ni. Kena faham juga di bawah Seksyen 302 ni, niat membunuh tu perlu dibuktikan, melainkan kalau kita ni dengan keadaan sengaja, macam orang selalu debate berkenaan dengan isu, dah tahu kau mabuk, dah tahu kau tak boleh memandu, dah tahu kalau memandu kau langgar orang mati. Sebab itu hari tu yang kalau kita ingat lah, ada satu kes yang sebelum ni yang pernah viral, yang pemandu Foodpanda kan, yang telah dilanggar. Di situ nak buka di bawah Seksyen 302, iaitu kematian, hukuman bagi kematian, ataupun nak buka di bawah Seksyen 44 Akta Kanun Keseksaan, sebab di bawah Seksyen 302 tu hukum mati. Jadi debatenya asasnya dikatakan dah tahu mabuk masih bawa juga. Itu yang menjadi persoalan. Jadi kadang-kadang denda tu, hukuman tu ada, tapi kalau kita ni tak peka, kita ni tak ambil tahu, tak guna juga. Begitu. Itu berkenaan dengan kesalahan. Hari tu saya dah terangkan secara panjang lebar berkenaan dengan orang kata hak keluarga. Hak keluarga saya dah kata boleh saman. Kalau nak, boleh tengok video saya itu, cara kiraannya. Mungkin Amin tolong siap masukkan dalam ruangan komen link video yang hari tu berkenaan dengan kiraan-kiraan dia bagaimana. Keluarga memang boleh menuntut selain daripada apa yang dia dapat. Saya faham 6 tahun tu kalau lah pada pandangan saya tidak boleh mengembalikan nyawa. Ada setengah juga orang macam tertanya-tanya, kenapa pula hukuman ni yang kes yang ini hari ini dah ditangkap, kemudian terus hukum. Kemudian kita pula mula bandingkan, kenapa pula kes Duke, contoh yang kita ingat, pasangan suami isteri yang terkorban meninggalkan anak-anak kecil, kenapa pula diorang tak terus dihukum? Soalan dia lah. Kemudian ada juga kes yang macam contoh kita ingat Syed Daniel, yang berlaku isu salah faham, kemudian berlaku pelanggaran. Kenapa yang itu tak dihukum, yang ini hari ini terus dapat hukuman? Beza sebab dalam kes ini pelaku ni, pelanggar ni, dia mengaku bersalah. So bila mengaku bersalah, dah tak ada apa-apa nak fight. Macam yang kes-kes sebelum ni, mereka nak fight, mereka kata mereka tak salah, mereka nak kita didengarlah di mahkamah. Ya, apabila mereka nak didengar di mahkamah, adalah prosesnya. Sebab itu hukuman tidak boleh dijalankan segera. Dalam keadaan kes ni pula, hari ni pergi terus dia nak mengaku bersalah. Jadi sebab itu mahkamah telah putuskan 6 tahun penjara di atas mengaku bersalah, dan juga denda RM8,000. Kemudian kalaulah sekiranya dia tidak berpuas hati dengan hukuman denda penjara selama 6 tahun, denda tu dia masih boleh buat rayuan. Begitulah orang kata proses di mahkamah. Dan benar, ada orang tanya kat saya, puan betul ke kalau kita pergi kat mahkamah ni, kita ni mengaku salah, lepas tu kita diringankan hukuman, betul ke? Betul. Sebab kita menjimatkan masa mahkamah, kita menjimatkan proses mahkamah. Sebab sebenarnya kalau kita teruskan dengan orang kata perbicaraan jenayah, kita nak kena panggil, orang kata kita nak sediakan dokumen, lepas tu kita nak panggil saksi-saksi, kemudian dia ada 2 peringkat, dia ada peringkat pendakwaan, kemudian dia ada peringkat pembelaan. Kalau kita boleh tengok contoh macam
Cadet Zulfarhan arwah kan, panjang prosesnya. Dalam kes ni itulah saya kata 2-3 hari kejadian, 4 hari ni terus dapat hukuman. So mempercepatkan proses mahkamah, dan ini adalah salah satu faktor mitigasi untuk mengurangkan hukuman. Begitulah proses kat mahkamah ni. Mungkin kadang-kadang kita ni tak faham. Bila kita tak faham, kita selalu komen kat bawah, kenapa kes ni boleh pula awal pula, yang kes yang itu kenapa lambat, ni semua tak betul lah. Jadi dia berbeza. Ada setengah benda kita boleh explain, ada setengah benda mungkin misteri lah, macam isu-isu pajak pagar tu, macam tu contoh dia lah. Yang tu ada beberapa perkara yang kita tak boleh nak explain. Jadi dalam perkara begini dah dinyatakan hukuman 6 tahun dan RM8,000. Ada tak apa-apa yang nak tanya saya berkenaan dengan isu jalan raya ni? Saya minta tolong sangat-sangat ibu bapa, kalau ada anak-anak, jangan bagi guna kenderaan. Kita bukan kata anak-anak saja, contohlah yang suaminya dah tahu isteri ni tidak ada lesen, diberikan juga, dan isteri ni pula dia antara yakin dengan tak yakin membawa kereta. Dalam keadaan dia kalut-kalut, tiba-tiba ada orang melintas, kemudian langgar, mati. Jadi sebab tu undang-undang mensyaratkan kita ni ada lesen. Sebab lesen ni nak diperolehi, kita kena pergi ujian dulu, kita kena belajar memandu dulu. Sebab itulah kena ada lesen. Bukanlah undang-undang ni buat secara suka-suka. Saya minta tolong peka sangat. Lepas tu tolonglah pasal insurans ni, tolonglah bayar. Dalam keadaan begini, tengok ni dia orang tak ada insurans. Kalaulah keluarga hendak menuntut, kalau insurans at least ada jaminan, duit, macam contoh jaminan orang kata pampasan pajak ni insurans akan bayar. Tetapi dalam keadaan yang tidak ada insurans ni, perlu dibayar atas personal capacity, dan bila dibayar daripada personal capacity, itu yang menjadi persoalannya, boleh ke tidak bayar. Adakah nasib si mati ni, yang meninggal tu memanglah dia malang tidak berbau, tetapi bagaimana nasib orang yang hidup yang ditinggalkan? Saya minta tolong sangat-sangat, tolong insurans, tolong bayar. Dia bukan pasal kita saja, bukan pasal kita yang nak menanggung diri kita, tapi orang yang kita langgar, orang yang terkesan akibat perbuatan kita. Lepas tu lesen, lepas tu memandu ni janganlah ikut champion rasa best. Kadang saya ada dengar juga kawan-kawan kan, bila suami mereka macam jenis suka rem kereta, bila masuk dapat bawa 150, mereka rasakan hebat, rasa champion atas jalan raya. Dan kalau dalam keadaan begini, kereta melambung ke barang kalian, semuanya mati dalam kereta itu, dah sangat tinggi. Tolong sangat ingat. Sebab tu iklan ni semua ingat orang tersayang, bertimbang rasa, sebab dia dah tak ada bahasa lain dah nak cakap. Undang-undang dah ada, tetapi itulah kan. Ada apa-apa soalan tak? Saya soal. Daripada apa bosku, Puan maaf celah, saya nak tanya, kalau jadi kemenangan pihak bersalah, langgar B and ada body injury, macam mana tuntutan daripada pihak A? Body injury ni memang dah tak ada pada insurans yang kita ambil ke? Kalau amount claim banyak sampai ratus ribu, macam mana pihak A perlukan keluarkan duit sendiri ke? Maksudnya, saya tanya pada insurans yang kita ambil ke? So maknanya tak di-insuredkan ke? Jumlah ni tak di-insuredkan ke? Tidak, boleh tak apa bosku tolong jawab sekejap? Saya tak jelas soalan ni. Saya faham dia macam kata kalau kita tak di-insuranskan, itu ke soalannya? Tak apa. Soalan seterusnya dia soalan lain. Boleh tanya saya. Tolonglah, kita ni banyak sangat berpesan-pesan pada orang berkenaan dengan saya hold tadi apa bosku tu, saya jawab soalan daripada Nur Amira Yahya. Puan, sekiranya pihak keluarga minta keluarga si pelaku untuk tanggung keperluan hidup anak-anak, boleh ke keluarga hilang ketua keluarga mencari rezeki untuk mereka? Betul. Soalan yang sangat baik. Begini. Memang tak ada dalam undang-undang kita yang kata kalau berlaku kematian keluarga kena tanggung, sebab kesalahan itu adalah orang kata apa, kalau individu yang salah, contoh anak yang mencuri, mak ayah tak perlu tanggung. Kalau suami yang mencuri, isteri tak perlu tanggung. Tetapi dia lebih kepada humanity. So dia macam contoh kita tengok hukum faraid, memang betul macam ada setengah bahagian yang mungkin bapa atau adik-beradik lelaki yang dapat lebih tinggi, tetapi dia pula perlu menanggung orang kata waris-waris yang lain macam adik perempuan kan, begitu.
Jadi undang-undang ni memang ada, macam faraid itu memang ada, tetapi masih juga orang tidak mahu ikut. Yang dia nak ikut adalah ambil bahagian dia yang banyak tu, tetapi menanggung seperti mana yang disyaratkan, dia tak nak ikut. Okey, sama juga dalam keadaan ni, dia semua berbalik kepada kita. Kalau kita dah tahu yang budak perempuan umur 23 tahun ni, anak kita ni dah langgar orang sehingga menyebabkan kematian, dah menyusahkan keluarga si mati sehingga menyebabkan kehilangan, kita ni kena ada empathy dan simpati. Kita kena hulurkan bantuan. Kalau kita sendiri pun tak ada duit, buatlah, pinjamlah ahli keluarga ke, derma ke, sebab bukan mudah ada anak yang ramai kita nak bela, dan terutama sekali dia adalah tunjang keluarga gitu. Dalam keadaan tu sebenarnya tak ada undang-undang tau, tak ada undang-undang yang memaksa. Tetapi pada diri sendiri. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Oh, ni soalan daripada pos saya. Okey. Dia tanya soalan, dia kata Nur Fatin Nasrah umur 23 tahun turut hilang kelayakan daripada memegang lesen memandu selama 6 tahun dari tarikh sabitan. 6 tahun bila dia dipenjarakan selama 6 dia minta saya ulas berkenaan dengan keputusan hakim. Okey, saya minta maaf sangat, bukan saya tak boleh ulas keputusan hakim di sini. Okey, saya kena tengok alasan penghakiman, sebab sebenarnya apabila saya tidak melihat alasan penghakiman, apa sebab hakim memutuskan begitu, okey, tanpa melihat alasan penghakiman, agak dia adalah satu tindakan yang kurang matang. Sebab kita pun tak tahu apa alasan dia. Sebab berlaku satu kes di Malaysia yang mana seorang peguam pernah memberi komen berkenaan dengan penghakiman yang telah dikeluarkan oleh mahkamah. Okay? Kemudian didapati tindakan tersebut adalah merupakan tindakan menghina mahkamah. Jadi saya tak boleh komen tanpa saya melihat, dan saya bukanlah peguam yang mewakili dalam kes Fatin Nasrah yang melanggar ni. Jadi tak boleh. Saya ada beberapa garis panduan dan guideline yang saya tak boleh buat sebenarnya. Jadi saya minta maaf sangat. Okey. Apa bosku? Ada. Okey. Alright. So apa bosku? Maksudnya insurans polisi kita ambil tu memang ada cover bodily injury. Sebab saya ingat insurans yang kita renew hanya cover damage pada kereta saja. Okey. Bodily injury dia okey. Kalau sekiranya insurans kebanyakan dia memang cover, insurans memang cover body injury. Okey, jadi kita memang boleh buat tuntutan. Okey, cuma kita tengok juga dengan keadaan-keadaan coverage dia. Okey, adakah dia cover third party ke tidak. So dalam keadaan ni, kalaulah insurans kita itu tidak memenuhi, maknanya bukan insurans yang orang kata kita tak boleh claim lah, bagi kita dah semak, sebenarnya kita tak boleh claim. Jadi dia masih perlu dibayar atas capacity sendiri. Okey, saya ada baca tadi ada orang komen pasal Malaysian Bureau Insurance. Okey, betul. Malaysian Bureau Insurance ni, okey, dia cover untuk kes body injury, tidak damage kepada kereta atau motor atau apa-apa. Okey, macam tu pun ada soalan orang tanya, macam mana pula motor, coverage motor. Okey, so Malaysian Bureau Insurance ni boleh tolong Google tengok, okey, dan dia ada beberapa syarat. Sebab ada juga orang yang bertanya pada saya, mereka dah bawa kepada Malaysian Insurance Bureau, tak dapat juga tuntutannya walaupun berlaku kematian. Panjang cerita dia. Okey, jadi apa-apa pun kita boleh cuba untuk pergi Malaysian Bureau Insurance, kita boleh semak sama ada kita mempunyai kelayakan ke tidak. Pun begitu, macam saya katakan, tolonglah kita ni ada tanggungjawab beli insurans. Sekiranya berlaku apa-apa, orang kata jika berlaku apa-apa, kita at least kita boleh menuntut, dan pihak sana juga yang dilanggar tu boleh, orang kata apa, dibela lah nasib dia. Gitu. Ini soalan. Okey. Soalan daripada Abdul Rahim Jemain, macam kes Myvi ni, pelaku telah dijatuhkan hukuman. Soalan saya, boleh tak pelaku keluarga memang boleh sangat. Sebab tu saya kata tadi, saya minta tolong sediakan link, okey, untuk bagi yang video saya sebelum ni. Saya dah bagi tahu apa prosedur dia, berapa tuntutan ganti rugi yang boleh diminta. Tolong. Okey. Okey, ada apa-apa lagi tak soalan? Okey, soalan daripada Ain Rahimi, macam mana pula puan kesalahan melanggar sehingga menyebabkan kematian ni, kenapa tidak dihukum gantung? Okey, soalan yang sangat baik yang saya tahu bermain di fikiran kita semua. Okey, itulah macam ni, kalau kita bawa ke mahkamah,
Contoh kita bawa ke mahkamah. Saya ambil contoh yang paling mudah, yang paling famous adalah Section 420, iaitu penipuan, okey, dengan cara untuk memperdayakan, okey, dengan mendorong mangsa untuk memberikan wang. Okey, contoh kenapa dalam kes-kes jenayah ni kadang-kadang bila kita kata dia ni scammer, dia dah tipu duit saya RM5,000, dia kata. Okey, lepas tu dia pergi, kita buat report boleh kata ni bukan kes scammer, ini adalah kes sivil. Lepas tu dia pun bagi kita satu surat kata sila rujuk kepada magistrate. Okey, kenapa? Jadi untuk kita mengatakan seseorang itu melakukan kesalahan jenayah adalah kita kena tengok sama ada dia memenuhi elemen jenayah tersebut. Okey, contoh Section 420, betul ke tidak dia tipu, betul ke tidak dia memperdayakan, betul ke tidak dia dorong kita, bagi ke tidak kita duit tu. Okey, dalam kata macam contoh, dia sebenarnya pinjam duit kita. Okey, dia pinjam duit kita, kita pun kata okey kau pinjam duit aku. Dia tak kata dia ada bisnes ke, dia kata ada apa ke, okey dia pinjam. Okey, jadi kita pun cakap dia dah pinjam, dia janji saya dia nak bayar sebulan 500, lepas tu dia tak bayar, dia tipu saya. Jadi ini bawah Section 420. Ini bukan di bawah Section 420. Ini adalah hutang yang tidak dibayar, sebab dapat dibuktikan dia memang berhutang. Ada WhatsApp yang kata hutang, tambah pula pernah dibayar sebulan RM500. Jadi tidak ada unsur penipuan di sini. Okey, di bawah Section 420, kalau kita nak katakan penipuan, biasanya macam contoh dia kata saya ada buat satu projek bakery, dia kata projek tu tak pernah wujud. Okey, maknanya SSM pun tak ada, semua pun tipu, tepung pun tak pernah beli, semua ni dummy saja. Okey, lepas tu dia dapat duit kita RM50,000 untuk sebagai orang kata funder. Okey, projek tak pernah ada, dia perdayakan kita, dia buatlah apa orang kata segala brochure, pamphlet nak perdayakan kita. Dan cukuplah elemen di bawah Section 420 tu. Lepas tu kita pula transfer duit. Okay, kalau dia tipu kita tak transfer duit, masih tidak berlaku elemen 420. Dibawalah pergi mahkamah. Okay, bawa pergi mahkamah, dia akan diwakili oleh peguam. Macam saya kata beza di antara dua tadi tu, satu kata hutang, satu kata buat bakery. Okay, kalau hutang tu, kalau pendakwa raya bawa juga, peguam sana akan kata loh, mana penipuannya, memang dah kata itu hutang. Okay, dia pun tahu itu hutang, dah dibayar pun, jadi tak memenuhi elemen tu tak cukup. Kalau yang bakery tadi tu ada elemen, dia WhatsApp kata dia hantar brochure, bila buat carian semua benda tu apa pun tak ada. Okay, duit pun dapat, jadi lekatlah situ di bawah Section 420. Jadi kita sekarang ni patah balik pula kepada Section 302 iaitu hukuman bagi kematian lah, hukuman bagi membunuh. Okey, dalam keadaan ni adakah dikatakan pemandu tu dia keluar dengan niat nak bunuh? Beza tau, bunuh ni didefinisikan di bawah Section 300 kerana keseksaan. Dia ada beberapa dengan niat, dengan orang kata niat dengan perbuatan. Niat dah ada, perbuatan dah ada. Kadang-kadang kita ni niat, mungkin juga kita macam sakit hatinya dia ni, aku cekik kan, tapi kita tak buat. Niat sahaja, tidak cukup perbuatan. Sebab tu dalam undang-undang ni ada actus reus, mens reus. So daripada situ kita kena tengok sama ada cukup ke tidak elemen tu. Okey, dalam keadaan ni kalaulah disabitkan di bawah Section 302, hukuman bagi bunuh, okey, anda kata wanita ini diwakili oleh peguam, dia akan kata saya tidak kenal mangsa, saya tidak pernah keluar rumah tu dengan niat untuk datang bunuh mangsa. Ini hanyalah kecuaian apabila saya memandu. Itu dia. Sebab tu kadang-kadang pendakwa raya ni tidak buka section ikut suka, sebab kebarangkalian dipatahkan di mahkamah itu sangat tinggi. Kalau dipatahkan, tidak akan ada hukuman langsung, bebas begitu saja. So kena faham. Ada soalan lagi? Saya ambil satu soalan. Beli insurans maksud puan tu masa renew road tax ke atau boleh masa renew road tax? Dia insurans awal ni untuk penyakit kan. Okay, so yang itulah maksud saya. Soalan dia berkenaan dengan beli insurans tadi. Sorry, maafkan saya tak ingat tadi apa saya sebut. Saya ada salah cakap betul? Jujur. Saya Cik Ahmad Ghazi boleh mungkin tadi saya sebut apa mungkin kadang-kadang saya ni bila dah cakap shock sangat saya terus cakap saja. Tapi yang insurans saya masukkan di sini adalah insurans kenderaan. Kalau kita tengok di bawah Section 90 ni, Akta Pengangkutan Jalan Raya,
insurans kemalangan. Okey. Maria Samsudin. Okey, Puan Maria Samsudin, soalan ni, boleh tak kalau saya ni berkenaan dengan kes yang berlaku anak ni pada masa umur 7 tahun tapi sekarang dah umur 11 tahun. Okey, kalau kita ikut body injury ni di bawah TOT. Kalau di bawah TOT ni tahan masa adalah 6 tahun. Dia berbeza dengan kematian. Kematian di bawah Section Civil 7. Section 7 Akta Sivil 1956. Dia kata 3 tahun. Jadi anak ni kalau berlaku umur 7 tahun, saya anggarkan sekarang 11 tahun dan 4 tahun. Cumanya di bawah undang-undang apa orang kata, undang-undang apa TOT ni tahan masa kata 6 tahun. Tak ada masalah. Okey, tak ada soalan kot. Saya pun rasa dah setengah jam dah kan. Okey, saya seperti yang saya maklumkan tadi, tolong nasihatkan pasangan kita, bermandu biarlah berlesen, belilah insurans, jadilah pemandu yang pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. Berhati-hatilah di jalan raya, jangan fikir kita ada pengguna yang lain. Assalamualaikum.